atas nikmat Islam. Bila balik ke masjid, duduk di masjid, duduk orang berebat, itulah Islam. Lagi tak balik ke situ lagi, tak panggil Islam lagi. Dia panggil elit Islam. Selepas daripada memahami perintah Allah Ta'ala itu, ataupun ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Dah dengar-dengar tu, kemudian dengar pula perintah Allah Ta'ala kan. Itulah. Itu kita baca Quran pendek dah dan pendek latih. Nak baca begitu pun nak faham kot. Nah, kalau baca macam baca tak faham, tak mau dengar. Kena kecek dengan bahasa daerah baru nak faham agak-agak. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Jadi kita kena baca. Oh, anak tak ada. Muklik balik ke masjid lah. Begitu. Baru nak faham agaknya kan. Kalau tidak, dah ayat tu untuk dia pada faham. Nah, tu Syekh tu Maulana, tu Profesor tu dia kata, ayat tu nak tak ada banyak-banyak. Aku tak apa dah. Aku dah mufti lah. Aku dah profesor dan doktor dah. Tak. Siapa yang tu rasa begitu? Syaitan karim. Dia nak tepih akal dia tadi duk tepihkan dia pada perintah tu. Bahawasanya perintah tu bukan untuk kamu. Tak. Jadi kerja yang nak memalingkan kamu daripada ayat Allah Ta'ala itu kerja syaitan. Daripada perintah, daripada mendengar perintah Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh itu, itulah kerja qarin. Salah satu dari perkara-perkara yang menjadi senjata besar kepada syaitan tadi adalah tahawun, main-main. Tak berdoa. Doa itu adalah semulia-mulia sifat daripada seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah tengok hamba aku mana yang doa kat aku. Nah, kita mana ada doa? Doa gitu je lah. Doa macam makan pulut dengan bopau dan susu lembu. Ya, pulut kuning. Itu tidak. Doa ni duduk di mana? Kena balik ke masjid dulu, tumpukan perhatian di masjid, lepas tu bawa kamu berdoa. Wad'u lahu mukhlisin. Balik kamu ke masjid. Tegak, bukan balik begitu saja. Bukan balik macam tokek kambing, halau buah kambing masuk kandang, lepas tu itu habis itu tak ada, tidak. Aqimu iqamah, mana tegakkan agama, duduk situ. Orang tegak agama ni halal tuju akal fikiran dia, badan, nafs, hati, akal dan ruh dia tu pergi ke masjid. Yang nak boleh heret semua sekali itu ke masjid dengan mendengar ayat Allah, perintah Allah Ta'ala tu.
Dengar betul-betul, dengan molek-molek. Kau dengar dengan main-main, dengan lahwan wala'ib. Ada orang yang membaca ayat Allah Ta'ala, tapi yang lain main-main. Mana ketika itu turun laknat Allah Ta'ala. Laknat Quran tu. Manusia yang hari ini yang jadi syaitan Nabi, alim dan jahilnya. Yang alim dan jadi munafik. Munafiqan aliman. Yang pandainya pula jadi profesor dan doktor. Akhirnya mereka ini dengan tak sedar menjadi Islam Yahudi, Majusi. Pasal apa? Pasal dia tak balik, tak dengar sungguh-sungguh. Akhir zaman ini iqtarab as-sa'ah. Waktu yang dekat dengan sa'ah ini ialah manusia dengar bila dibaca ayat Al-Quran, dia dengar, tapi dia main-main. Main-main inilah tahawun dia panggil. Permudah dan pemain, merendah, meremeh, temeh satu kalimah daripada perintah Allah dan perintah Rasul. Itu kerja syaitan. Ya. Kita kena lemah sana, lemah sini, sakit sana, sakit sini. Pasal apa yang jadi begitu? Penyakit ni syaitan yang bawa. Allah Ta'ala wakilkan syaitan untuk bawa penyakit. Macam rahmat. Malaikat yang akan bawa rahmat. Berkat, rahmat, hidayat apa semua adalah pekerja-pekerja yang membawakan bekerja untuk menurut rahmat, semua itu adalah malaikat. Itu dibawa oleh syaitan. Malas, susah hati, malas dan benda tu syaitan yang bawa. Nak masukkan kita ni supaya kita susah hati kerana satu benda dunia hilang daripada kita. Bila kita bestial buruk, mutu buruk kita tu kena curi. Kemudian kita susah hati sampai nak mampu, ya kan? Apapun satu benda yang kita kena curi, kita tu susah hati. Susah hati macam tu, syaitan akan masuk dalam hak kita sehingga kita susah hati pasal dunia tadi ni. Maka itu untuk mendekatkan ke neraka 1000 tahun. Nak sampai 1000 tahun lagi dah. Kerana dia susah hati atas benda dunia ni. Takut dunia, takut hilang cinta ke dunia ni. Maka dia boleh sampai, dah sampai, dia boleh shortcut. Nak sampai 1000 tahun lagi tu, hari ni sampai dah. Ya. Sifat-sifat dan kita bila ada pada kita. Perangai-perangai yang diletak, perkara yang kelaku dan perasaan yang diletak oleh syaitan dalam otak kita tadi. Sebab tu kita kena minta doa sungguh-sungguh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ajzi wal kasal, jubni wal bukhli wal fashal. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, rijsin najis syaitan. Itu waktu kita nak berperang dengan syaitan kan. Rupanya kita hari ni nak pergi berdoa betul-betul. Nabi belajar berdoa, Nabi belajar semayang, belajar khusyuk tu paling dibenci oleh syaitan, oleh qarin kita. Qarin kita ni takkan suruh kita pergi ke situ. Paling tak ada pun, kalau orang tu nak semayang, dia tak mau tinggal semayang dah. Dia semayang juga. Dia suruh kita main-main dengan semayang tu. Bila kita melakukan dosa besar. Lebih lagi orang yang pandai, ulama ke, ustaz, maulana ke, dia main-main, dia rasa rendah. Semayang ni tak parah. Semayang ni boleh kosor.
Tak. Ni dah mesyuarat parlimen ni. Itu kata kepala otak Majusi, Doktor, Profesor Doktor Asri, syaitan besar. Ni geng Wahabi ni kepala syaitan. Patut kena gaji dengan perang buruk. Kepala Profesor Doktor ni. Tak semualah. Tapi 99%. Tak semua, tapi 99%. 1% daripada Profesor Doktor Maulana ni yang tak jadi pendakwah Majusi. Semua ni pasal apa? Dia tengok-tengok rupanya satu je. Kita main-main dengan doa. Kita main-main dengan perintah Allah Ta'ala. Kita main-main dengan, kalau orang yang nak mengaji dekat lagi, mengaji kalimah Quran. Kalimah Quran, kalimah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sebut Qul. Main-main dengan Qul ni habis bankrupt. Sebab dalam Qul situlah tersembunyi segala sunnah dan sirah. Dalam wasiat Allah Ta'ala pula, ya ayyuhallazina amanu, 89 ya ayyuhallazina amanu itu tersimpan situ akhlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhlak Allah Ta'ala dan akhlak Rasul itulah yang wajib kepada anak Adam ni ambil perangai itu pakai. Bila manusia ni, ulama-ulama, Ustaz Maulana dia lupa membaca. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dia tak mengaji Qul tu, maka dia dah jadi jahil lah bila. Ustaz Maulana tu guru tu, jahil, bodoh. Pasal apa? Dia tak mengaji Qul. Qul kan banyak kan? Dia tak mengaji mana satu Qul pun. Kadang-kadang ya dia baca Qul a'udzu falaq wa a'udzu binnas. Kadang-kadang baca. Dia pun tak tahu apa Qul binnas. Kalau orang yang mengaji dalam ilmu mahabbah, ya, Qul Allahu ahad. Qul juga. Qul ya ayyuhal kafirun. Orang ni orang munafik tak baca. Orang munafik tak akan baca surah Bainah. Orang munafik tak akan baca surah A'la. Sebab dalam surah A'la itu, situ peraturan dan peradaban seorang itu bermujahadah, jihad dengan syaitan, jihadun nafs. Dalam surah Bainah pun sama juga. Orang yang nak dapat di dunia lagi, Allah Ta'ala akan bagi makam redha kan. Aisyatul radiyah, maksud itu kehidupan yang diridai. Wa amma man thaqulat mawazinuhu, orang yang berat amalan dan timbangan sisi Allah Ta'ala itu ialah orang itu akan diberikan bahwa Aisyatul radiyah, kehidupan yang diridai. Tak akan mendapat kedudukan itu sehingga orang tu Syekh dan Maulana, tu guru tu, dia tawaduk balik kepada Allah Ta'ala, dia belajar surah Bainah tu, belajar Quran balik lah. Bukan saya belajar jadi hufaz, dia hafiz Quran. Cuma dalam khutbah imam besar tu dia penik pula hafiz Quran. Hafiz Quran dah semua orang dah ajar orang anak jadi tahfiz Quran dan sains. Dan Quran lah pun ada kedudukan dah, diberi kemuliaan. Siapa yang jadi hafal Quran tu,
Lah ni kalau di luar negeri di mana-mana orang dapat hafal Quran, dapat Johan pula. Dia dah dapat 1,5 juta, cukup juta. Dah kerajaan Malaysia pun dah bagi dah buat kelas Al-Quran. Bagi itu menarikkan kerajaan Malaysia ni sangat mengambil berat. Tu Imam Masjid Negara tu. Dia sendiri dia lupa bahawasanya waktu yang lain dia tu kena belajar lagi tilawatul Quran, dia belajar siang dan malam, belajar makna Quran tu, baca tadabbur, belajar ilmu kitab tu. Wailul liman lam yatadabbur bil Quran. Waillah bagi orang yang alim, yang bijak Quran dan ini, yang tak tadabbur Al-Quran, ataupun otak dia tu dah cukup oleh qarin dengan perangai ujub, riya dan kibir. Maka dia pun khutbah wala tentang ketinggian orang yang hafal Quran. Perempuan ni dia tak baca Quran, dia tak baca ayat inzar, dia tak baca basyarah, tak baca bola bahagian Quran, aksamul Quran ni. Puak yang pandai ni. Dia baca ingat, macam mana dia dah hafal Quran, boleh dapat duit banyak. Itu kepala otak Imam Masjid Negara tu. Tak pada Quran lah ni. Orang hafal Quran tak dah dimelia dah. Dia pun dapat duit banyak juga. Tiga duit aja. Celaka banyak otak kan. Itu kan otak majusi. Imam besar tu tapi dia otak majusi. Otak duit. Bukannya baca Quran ni. Al-Quran nazila bihuznin fatahazanu. Nabi SAW bersabda, Quran ni diturunkan dengan keadaan susah hati, bimbang. Fatahazanu, maka hendak kamu susah hati waktu baca Quran. Dah. Fatul Quran fabuku, baca Quran dan menangis. Hak Quran itu bila kita dengar, dia kena menangis, dia kena susah hati. Allah Ta'ala tu. Dan susah hati pula. Pasal kita ni baca Quran tapi kita tengok Quran, tengok itu ya. Tengok dia tu dia baca tandingan Quran, dia tengok hak tu, tengok hak tina tu comel tak comel tu. Tengok dia rengek dia tu macam mana. Dia boleh jadi Johan tu, satu je. Begitu ya. Sedangkan ayat Quran tadi ni, bila turun ayat azab tadi kita kena takut kan. Bila disebut neraka kita akan terus. Kalau Nabi SAW dan sahabat bila sebut neraka semua masing-masing berlindung daripada Allah neraka kan. Rasul syurga maka semua minta sebab itu keadaan tu. Bila sebut perkara-perkara yang berat bakal susah hati semua kan. Itu cara dia. Bukan Quran untuk show. Jadi Quran la ni untuk riya. Quran riya. Al-qari al-Quran riya. Batu yang kedua, qari oleh dunia, riya. Yang satu lagi qari Allah Ta'ala. Yatluna kitab Allah. Ana illa al-atrafan nas. Semua baca Quran dengan hati, dengan menangis juga. Orang dulu baca Quran satu ayat tu dia boleh ulang sampai 1000 kali kan. Itu cara mana Quran ni hak Quran ada menangis ataupun susah hati. Kalau tak ada yang sifat yang itu, maka Quran tu laknat orang tu. Lagi banyak Quran baca laknat. Tok Maulana tu Syekh tu bila baca Quran bila untuk dunia bila tu
Quran tu lanat daripada Allah. Maka turunlah kegelapan dalam otak orang tu. Akhirnya jadi hamba kepada Qarin. Jadi penyembah Hawa. Akhirnya jadi penyembah Tawud. Tu macam buah-buah tu. Yang ulama ustaz-ustaz lah ni, dia belajar Islam. Lepas tu dia buat parti. Lepas tu dia suruh orang masuk pergi parti dia. Lah, dia kata Islam. Itu bukan Islam. Parti Islam tu. Bukan sunnah dan sirah Nabi. Sunnah sirah Nabi ni kena macam mana? Faham balik perintah awal tu. Wahai manusia, wahai anak tu Adam, mu kena balik ke masjid juga, balik ke rumah aku juga. Bahawa kamu ni kena balik kepada aku. Nah, jangan ada duduk pondok sikit 10 tahun betul. Dia rasa dia duduk pondok, jauh pondok dulu. Saya mengaji pondok dulu kan. Kitab dekat satu lori mengaji. Tapi perangai fasik juga. Latihan imaniyah dan akhlak tadi di masjid ikut sunnah sirah Nabi itu tak ada. Baca kitab boleh. Saya boleh baca kitab. 1000 kitab boleh baca. Tak, jadi itu. Itu beza di antara agama Allah Ta'ala dan agama manusia. Manusia kata, ini Islam ni. Islam menyuruh umatnya begini. Islam mengajar begini. Islam. Yang saya tengok dalam televisyen dan orang yang tu cakap macam tu, itu adalah orang munafik. Orang yang beriman, orang yang takwa kepada Allah Ta'ala, dia sentiasa memahami dan pimpinan daripada Arash. Dia akan membaca ayat Allah Ta'ala kan. Dia baca ayat Allah Ta'ala. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Cara-cara dia tadi. Ikutlah tu. Tilawah. Quran. Kitab Allah tadi ni. Ayatul Quran wa kitabun mubin. Dalam ayat-ayat Al-Quran itu lapisan makna Al-Quran duduk dalam kitab al-mubin. Kelakuan-perlakuan akhlak sifat perangai itu dalam kitab. Perlakuan-perlakuan yang berlaku di atas muka bumi dan apa yang berlaku dalam tiap-tiap diri kita itu pun dalam kitab. Kitab Allah, kitab al-mubin. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Ilmu kitabim mubin yang kena mengaji. Nak sampai pada situ tuan-tuan dan sekalian. Kalau tak tahu satu akhlak Nabi yang tinggi itu tawaduk. Itu kita belajar. Sifat tawaduk ni wajib, fard. Nak dapat sifat itu pun dia tersembunyi dalam qul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dalam ilmu ittiba'. Ilmu mahabbah. Setinggi ilmu adalah ilmu mahabbah. Ilmu hubbullah berrasul wa hubbul jihad. Itu penggian tinggi. Jihad dan hijrah duduk situ. Ilmu tu orang dah tak tahu dah.
Orang bukan tak tahu orang tinggal. Beratus tahun orang tinggal. Orang Islam dulu tinggal ilmu hijrah jihad ni 600 tahun dulu. Dah sampai hari ni 600 tahun. Dah. Bukan baru-baru ni. Dia tengok-tengok ubah 600 tahun dulu. Dah. Akhir sekali orang yang dah buat mazhab ni adalah mazhab Mulamiyah, Al-Rijal Furqaniyah daripada ahli Al-Quran. Orang yang dalam akal dia penuh dengan Quran tu. Dalam hati pun penuh Quran, dalam akal ni makna-makna Quran semua penuh sampai ke Arash, sampai Luh Mahfuz. Orang yang begitu. Siapa yang ulama-ulama yang besar ni? Ya, Syekhul Akbar Muhammad bin Ali Ibn Arabi. Nah, lepas tu orang yang turut mazhab dia itu. Jadi kalau tarikat dia tak boleh pakai lah. Pengajian dalam ilmu satu masyayikh. Dia tak mengaji. Dia turut, dia ambil zikir, lepas tu dia zikir bercara dia. Dia pergi ambil ijazah tarikat Naqsyabandi. Pergi jumpa Syekh Nazim, ambil tarikat Naqsyabandi. Lepas tu kehidupan pengajian dia tak mengaji pun. Bohong lah. Dia ambil tarikat sebagai nak kumpul orang tu, banyak pengikut. Itu kerja dia. Jadi itu semua tu yang ada depan kita itu sesat. Lari jauh sangat daripada sunnah dan sirah Nabi. Lah ni kita nak cara ni supaya kita dapat mengenal manakah sunnah dan sirah Nabi. Itu yang kita bagi. Ringkas. Dah. Nabi SAW bersabda, tawadhu'u liman ta'allamtum, tawadhu'u liman 'allamtumuh. Orang alim tu dia kena tawadhu' kepada orang dia mengajar tu. Ulama tu kena dia tawadhu', jangan dia sombong rasa action dia ni tinggi daripada orang dia mengajar. Orang mengajar, baru belajar pula, dia kena tawadhu' kepada orang yang mengajar dia tu. Sifat tawadhu' tu, ikatan perhubungan hak tadi di atas orang yang belajar dan mengajar, iaitu sifat tawadhu'. Mana nak belajar sifat tawadhu' kalau orang tu tak mengaji qul? Takkan nampak bahawasanya tawadhu' itu adalah satu daripada sirah Nabi, akhlak Nabi yang tinggi, yang menjadi perhubungan semua sekali. Perhubungan dengan Allah Ta'ala pun kena tawadhu', perhubungan dengan manusia pun kena tawadhu', perhubungan segala makhluk pun kena tawadhu'. Ya. Sebab tu suruh menjadi asas untuk orang nak mengaji, orang nak belajar tu dia kena tawadhu'. Tawadhu' tu di mana tuan-tuan? Kena baca Quran lapis ke-7, lapis ke-5 dengan ke-7 tu baru jumpa. Dalam qul tu lapis ke-7 semua tu, lapis ke-5, 6, 7. Semua qul dalam Quran tu ialah Quran yang ada 7 lapis tu, 8 lapis. Quran Arabian, Quran yang berbahasa Arab ni. Lepas itu makna dia, Quranul Hakim, Quranul Mubin, Quranul Majid, Quranul Azim, Quranul Karim, Quran mutlak, Quran saja. Jadi kalau nak mengaji Quran ni, nak sampai kepada qul tadi, Allah tuan-tuan yang boleh, lama panjang. Kena mujahadah puluh-puluh tahun. Kena bermujahadah, duduk dalam masjid tu, baca Quran situ, tunggu situ, tegak sunnah Nabi situ. Baca kitab Allah. Baca aja, orang dengar atau mau dengar, tak payah peduli. Lepas tu dia kena duduk, sabar situ pula. Orang tu menyakiti dia, dia kena ambil, belajar sabar macam mana Nabi sabar. Sebab Nabi sendiri pun dia perintah, fasbir kama sabr ulul azmi minar rusul.
Mau kena belajar sabar, macam mana sabar. Ulul azm. Ulul azmi itu seperti dia. Orang yang pemegang risalah. Ibrahim, Musa, Isa, Musa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri itu dia fasbir kama sabrul fasbir li hukmillah. Fasbir li hukmi rabbik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ada peradaban Nabi, Allah Taala ajar adab Nabi. Cetak qul itu semua adalah peradaban Nabi, sunnah dan sirah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ilmu ittiba'. Ilmu nak turut, bukan ibtida'. Kamu hanya kena ittiba', jangan ibtida'. Ibtida'nya kita ada guna otak kita, logik kita ada buat kabur. Pakai otak, sembah otak. Baca Quran, lepas tu dia tak tengok dia dulu. Dia tak belajar sunnah dan sirah Nabi. Inilah celaka orang yang belum mengaji Quran, orang mengaji agama hari ini. Dia mengaji hadis saja. Betul, sekarang mengaji Quran saja. Tengah pula mengaji terjemah Quran saja. Dia ingat terjemah Quran tu. Terjemah Quran tu baru waham syaitan. Kalimah Quran ni, kalam Al-Quran adalah kalimah yang akan menunjukkan orang tu supaya sampai kepada kalimah Allah Ta'ala. Kalimah Allah Ta'ala dulu di aras. Bukan makna ikut apa yang kita faham. Macam tu, kepala Jakim tu. Dia tawil Quran, kuntum khairu ummah tu. Pergi kepada Pemala Suzuki. Puan-puan UISM pula. Universiti Islam Sains pula. Dia punya profesor tu. Tawil Quran tadi. Orang yang pergi, kumpulan atlet negara yang pergi ke belah barat tu, nak pergi Olympic Game tu, itu dia umpamakan sebagai orang yang ahli badar. Itu Islam yang dia belajar di universiti tu. Yang dia belajar ilmu wahyu pula. Dia belajar ilmu wahyu, upaya wahyu syaitan. Dia tak mengaji dalam Quran tu. Apa berbagai jenis wahyu yang Allah Ta'ala wahyu. Wahyu kepada lebah, wahyu kepada binatang, wahyu macam-macam lagi bukan? Dengan dalam ilmu wahyu pula yang bersamaan dengan dia tu. Musuh Allah Ta'ala ni syaitan pun dia wahyu juga. Inna syayatin la yu'uni ila awliyaihim zakhraful qawl ghurura. Syaitan ni dia bagi wahyu kepada orang yang mengikut dia tadi. Qarin tu. Zakhraful qawl. Perkataan-perkataan atau ilmu yang terhias cantik, tapi dalam tu tipu. Kita mengaji tu. Ya, macam doktor betina yang ada dalam show. Dia doktor kan? Sita belajar ilmu wahyu. Tak. Anak cikgu Ibrahim. Kita jadi menteri. Itu semua belajar ilmu wahyu kan? Akhirnya belajar ilmu wahyu syaitan lah. Tak. Dia tak belajar betul-betul berhabis. Wahyu ni berapa jenis? Syaitan wahyu, Allah Ta'ala pun wahyu. Akhirnya dia ambil syaitan tu. Hak waham tu. Hak qarin mengajar tu. Pasal ni, pasal apa? Sebab berlari daripada perintah Hasan. Aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Anak Adam semua ni, semua daripada raja turun mai ke bawah semua sekali semua. Anak Adam tadi kata ni, dia lari tak pergi balik ke masjid, maka dia adalah sesat. Jadi kau yang lari balik ke masjid, kena lari balik masjid pula. Kali yang kedua lari balik. Lari dengan adab dan amal dengan tawaduk balik kepada Allah Ta'ala. Niat balik kepada Allah Ta'ala. Baru betul. Kalau tak buat begitu, tuan-tuan dan sekalian, semua manusia itu akan rugi habis. Semua turut syaitan habis. Satu orang pun takkan jadi bersih. Tak akan dapat kejayaan.
Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi al-wasilah. Perintah Allah Ta'ala tu muhwa yang beriman. Ittaqullah. Mungkin belajar takwa Allah, takut Allah Ta'ala. Kena belajar dan latih. Bukan dua atas itu ya. Bukan dua atas mimbar. Ya. Saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan untuk kita mempentingkan takwa kita kepada Allah dengan mentaati perintahnya dan jauh larangannya. Ingat tu takwa. Itu yang saya kata khutbah yang dibaca oleh Allah ni khutbah tai. Tai siapa? Tai syaitan. Rinjisan dan najis syaitan. Pasal apa? Dia tak pernah baca, betul lupa. Kadang-kadang dia baca doa, dah masuk tanda. Dia ingat, tak ada apa-apa, main-main. Jadi tuan, kita nak perang syaitan ni. Hak kita duduk belajar. Mengambil wudu, soft, bersuduk. Talaki kita ni, itu bahawa kita perang syaitan. Kita ribat. Nak belajar macam mana nak perang syaitan. Syaitan ni paling dia takut. Ialah doa. Dia bagi kita main-main dengan doa. Habis boleh kat dia. Tu orang yang pandai-pandai tu, dia tinggal doa tu je. Mampu je. Habis jadi syaitan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ithir rijsin najsi syaitanir rajim. Kalau boleh baca banyak kali baru nak kena kita tu. Baru syaitan tak takut. Pagi petang kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim 10 kali. Waktu nak tidur tu baca 10 kali dan baca law anzalna hadzal Quran. Bahawa Allah Taala hantar malaikat untuk kawal kita ni daripada syaitan manusia dan syaitan jin. Itu apa yang saya pelajari dari ilmu ta'awuz. Ilmu kita perlindungan daripada Allah Taala. Ilmu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia bukan main-main. Senjata kita nak perang dengan syaitan tu doa tu. Nabi tinggal kita berapa doa? Dalam doa makan ada 10 doa. Nah, hadis dalam Bukhari, dalam bab makan ada 170 hadis yang sah. Daripada Bukhari sah bukan? Apa yang kita belajar? Waktu nak makan tu, kalau kita tak ada doa, tak ada adab, maka kita jadi syaitan habis. Kita makan satu suap terus pergi Jahannam. Waktu nak tidur, kalau kita tinggal sunnah Nabi, bacaan waktu nak tidur, habis kita ditawan oleh syaitan. Ya. Lah kalau kita lupa, pagi atau lepas 10 kali baca ta'awudzubillah sekongkong satu hari 10 kali. Kena baca kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lepas tu baca law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Baca dengan khusyuk. Itu ilmu akal bagi. Asas ilmu akal ni ialah surah Hasyr, surah law anzalna hadzal Qur'an. Akal kita ni jadi akal Quran ni kan? Bijak, orang yang bijak. Orang yang tawaduk kepada Allah dan Rasul. Orang yang tawaduk kepada mukmin. Tu guru tawaduk juga kepada murid. Murid pun tawaduk kepada tu guru kan. Tawaduk itu. Duduk dalam khusyuk. Bila dia tawaduk tadi baru dia masuk khusyuk. Itu kalau kita baca law anzalna tu kena mengaji bagi faham makna dia. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Semua manusia buat fikir, untuk fikir kan, buat jadi orang bijak. Hak tu pun kena duk baca tu, supaya menjadi benteng daripada kejahatan syaitan manusia dan syaitan jin. Ni syaitan manusia ni, pakai serban, pakai jubah, berjanggut semua sekali. Tapi dia syaitan, kita tak kenal. Saya belajar Quran sampai 7 lapis Quran baru nak kenal buku ni. Kalau Quran tak baca sampai 7 lapis tak kenal.
Nama munafik ni tak kenal. Kita baca tengok di atas, tengok di atas, tengok di dalam kitab tu, tengok tu. Rupa-rupa dia munafik besar. Baru nak jumpa tau. Payah nak sampai ke situ tu. Kalau tak duduk dalam masjid ni 40 tahun tu baca siang malam dengan tawaduk, dengan adab, dengan tertib, takkan sampai Quran hak 7 lebih. Jadi ini hasil daripada pembacaan saya duk belajar. Duk belajar lagi lah ni, bukan mengajar lah. Yang ni kita duk baca lah. Kita jadi orang tukang bercakap apa yang kita pengalaman lah, apa yang kita tahu daripada permusuhan. Bagaimana permusuhan syaitan, iblis dan syaitan dia dengan anak Adam ni. Teruk sangat. Tapi kita tak tahu. Tu Syekh, tu guru, tu Maulana, dia pun dia ingat dia baca, dia mengaji sunnah sitah habis dah, tak pada aku ni. Dalam otak dia Yahudi Majusi, dia tak tahu. Kelaku Majusi. Kalau orang yang mengaji hadis, dia akan dapat sehingga tepat yang Allah Nabi SAW sebut, ini Majusi umat aku, ini Yahudi umat aku. Hak tu dia tak mengaji. Sebab otak orang ni semua dah ditutup oleh qarin. Am ala qulubin aqfaluha. Apabila tadabbaruna al-Quran, mengapakah orang yang pandai-pandai qari ini, hafiz Quran ni tadi ni, dia baca balik, dia tadabbur al-Quran tadi ni, baca kepada makna dia, makna Quran tu, mana-mana kerja buat, kelaku, perangai tu, adab-adab dia tu, itu makna Quran tu, mana ayat tadi ni. Hak tu dia bagi kitab mubin. Pergi lagi, pergi tengok, pergi naik lagi. Baca hak tu, kalau tak ada orang, satu orang duk baca hak tu, kitab tu, kena ada satu orang tak apa dah. Orang yang duk baca Quran sampai 7 lapis ni, kemudian dia kena baca 7 lapis tu, dia turun main cerita balik kepada kita supaya kita ni belajar juga. Semua belajar kan. Saya pun belajar juga. Jadi supaya kita tahu. Jadi inilah perkara yang kita hari ini, kita ba'idin min sunnah. Mana kita ni dah jauh sangat daripada sunnah sirah Nabi. Wahai sirah Nabi tu, hak kita tu buat. Isbiru sabiru wa rabitu. Dah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Kita belajar mujahadah kan. Kita belajar jadi puak orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala kan. Bila orang ni dah tak tahu, semua dah hijrah jihad. Asas agama tu hijrah jihad. Asas agama Allah tu hijrah dan jihad. Bila kita tak tahu hijrah dan jihad, kita belah ni ada TV hijrah aja. Dah, lepas tu keluar belah TV jihad balik. Dia membangku lah. Ya. Khair. Jamil khair ke syat tu. Sebut nama ni. Pasal perempuan ni fasik. Ya. Dia kira nak kumpul zakat je. Tahun ni dah dapat, Hidayah akan dapat pahala 50 juta tu. Lepas tu dia buat program. Oh, kasih rahmat, kasih. Dia nak belanja, dia nak ketuk habis, dia nak curi duit tu, dia nak belanja atas program ni. Pergi buat hospital, pergi buat ni, buat kelas-kelas komputer, pergi hak budak-budak Islam ni pakai kerudung boleh belajar komputer. Ingat tu itu. Rahmat kasih dia kata. Bagi. Celaka banyak bangsa ni semua. Rahmat Allah Ta'ala, berapa banyak orang nak dapat rahmat Allah Ta'ala tu. Orang kena hijrah dan jihad baru dapat rahmat Allah Ta'ala. Ya, orang kena baca Quran, baca lagi dan menangis lagi baru turun rahmat, kan? Orang kena belajar taqwa. Ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Mungkin belajar taqwa hadir depan kamu. Taqwa Allah
di atas perkara yang kamu duduk depan, kamu nak berdepan tu. Dan apa yang kamu dah lepas, dah buat dah. Kena takut. Takut apa? Takut kita melakukan perkara-perkara yang syirik dan perkara-perkara yang tak diridai Allah Ta'ala. Dan kita terus minta ampun banyak. La ilaha illallah, astaghfirullah li dhanbi wa lil mu'minin mu'minat. Pagi petang kita tu, itu barulah akan diberi rahmat. Rahmat yang besar, asal rahmatan lil alamin tu. Rahmat yang besar, yang agung. Duduk di mana? Duduk di atas Bapa Jakim tu buat rahmat dan kasih. Dia nak bertipu zakat, bapa ni dah nak ketua zakat dah habis tau. Ya, itu memanglah alamat kiamat. Alamat kiamat ni orang ambil zakat buat bayar hutang. Dia bayar hutang kan? Kontra. Teman Jakim tu, dia curi zakat habis. Orang tak pernah bayar zakat pun dia buat enactment supaya dia bayar zakat. Tak? Gaji-gaji orang ni, dia dah hisap kira dah. Sampai 12 tahun tu, orang tu kira-kira kena bayar zakat. Mana boleh? Zakat ni benda yang terkumpul. Ada nisab dan ada haul dia. Semua kontor zakat, mana-mana bank, mana ada kontor zakat. Bayarlah zakat bawa berkat. Dia menjadi tipu tu. Orang yang menunaikan hak ni semua adalah mereka orang yang dah masuk ke masjid, belajar dalam masjid, belajar sifat dalam masjid, belajar sunnah sirah Nabi dalam masjid tu, belajar dari rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubul absar. Belajar dari rijal, kalau jadi Maulana pun Maulana rijal tu, bukan Maulana pondan. Hak suka hias diri dia beri pondan tu. Dia beri serban mengelak sikit tu. Akhirnya bila dia ambil serban Alibaba. Tak. Ni lawan dia berbetul jubah kan. Dia pernah jubah lah ni tak. Kena betul sikit lah. Kena buat cekak musang ya. Kot pun kena buat cekak musang ya. Kalau buat kot macam ni tak boleh. Ini Kristian ni. Dia buat cara begitu. Dia fikir nak zina, perhiasan. Dia nak hias diri je. Ni nak buat show besok ni. Ya. Jadi orang yang gila dengan show, orang yang atas nama doktor, datuk, doktor, profesor. Tuan-tuan sekalian, pupuk ni semua adalah penyembah syaitan. Talim, sembah parut, sembah show. Riak tu show lah. Sembah syaitan lah tu. Buat untuk nak show. Alladzina hum yura'un. Puan ni dia sembahyang apa pun, jenis sembahyang dia pun, dia lagi sembahyang lagi masuk dalam neraka tu. Puan ni. Puan yang luar daripada masjid lah. Mana kita ni nak suruh dia balik, belajar balik. Belajar ke masjid balik. Pergi cari Tok Guru Quran tu, Tok Guru kitab Quran. Kitab apa dia? Quran apa dia? Saya tengok dalam khutbah kemarin tu, imam besar Masjid Negara tu, dia tak tahu beza mana Quran dengan kitab. Dia bohong orang tu, dia kata kitab Allah. Khairukum man ta'al kitab Allah. Alladhi yatlun kitab Allah. Dia bayang tu buat dia nak khutbah supaya tentang orang hafaz Quran. Orang Quran lah ni dapat kemuliaan dah. Sebab di luar negeri ni orang bila buat pertandingan hafal Quran ni, siapa yang dapat jadi juhan dapat setengah juta. Bukan setengah juta, suku juta. Dia nak sebut 2 juta. Gila nak sebut juta. Jadi imam tu kepala otak, dia punya gila dia nak jadi jutawan juga. Dia dapat Tan Sri Datuk. Punya terowaknya, dia punya hijab dia tebal sangat tu. Datuk lagi, Tan Sri lagi tu. Lepas lagi share lagi. Ini semua hijab. Hijab dengan Allah. Teruk. Itu nak beritahu tu. Nak beritahu begitu. Itu mah hijab. Allah. Itu cerita hubud dunia.
Dunia dia apa dia? Saya selalu duk cakap dunia bagi kita. Innamal hayatud dunya lahun, la'ibun, mainan. Walahun, la'ibun walahun, wazinatun. Perhiasan. Gila perhiasan kan? Tafakhurun bainakum. Bermegah antara kamu. Siapa yang pangkat tinggi? Siapa yang jadi YB? Siapa yang jadi Dato'? Siapa yang jadi Tan Sri? Siapa yang nak jadi Tun pula? Nak jadi sang tak mau. Dia patut sang tu tinggi tu. Sang ni lah utama kan? Sang kancil. Sang harimau. Sang tu tinggi umur. Tapi dia tak boboh. Dia berbotong. Bodoh boboh ni. Bodoh. Dia tengok betul-betul bodoh. Betul-betul bodoh dia betul. 7-8 bodoh. Jari melekap. Tu, profesor doktor tu. Jari melekap. Nah. Hak tak ada agama itu jadi syaitan tu. Profesor ulung. Nah. Dia pun nak buat apa cerita kehidupan Mahdi. Hamba dia punya kehidupan. Dia pun nanti satu orang profesor nak ladang dia profesor ulung. Yang terulung sekali. Dia buat cerita macam-macam Mahathir punya isteri. Macam mana The Great Mahathir dengan Tok Semah. Percintaan Mahathir dan Hasmah. Oh Allah. Ini semua adalah isi jahil. Kelaku ni kelaku. Dia panggil kelaku penghuni jahil. Latarun dan jahil. Perangai di dunia ni perangai. Perangai mencuri menyamun harta benda orang ni. Duit dia juga. Wailul likulli humatil lumazah. Alladhi jama'a malahu wa'addadah. Tu. Buat parti duit. Sebab tu kita panggil parti UMNO ni parti lumazah. Parti duit. Kita mentah kata parti duit kan. Siapa yang boleh bagi duit? Itu bagi berim kita tu. Parti duit lah tu. Dia suruh kita boleh undi. Ya. Saya berdapat. Dia bagi belanja kita naik bas pergi balik tu, pergi undi lah. Ya. Lu tengok juga kalau haji-haji kan ni dia pakat-pakat, dia pun keluar beram belakang. Dah. Kau dia boleh bagi 500 belakang. Lega juga kita tu. Wah, tu mana parti support tu bodoh. Dia punya sistem penipu dunia ni dia bodoh. Hak tu dia kena belajar tipu ni ke mana puak tu. Tipu yang di mana parti tu tipu tu cuma tak lakunya. Parti macam tu juga. Cuma yang lain tu dia ni pakai lebay jubah. Dia tu pakai kot dengan pakai suit Melayu, baju Melayu kepala hitam. Satu je beza. Dia punya isi prosedur tu, dalam tu semua sama. Tait dengan kencing. Ya. Kencing syaitan dengan tait syaitan kan. Rinjis dan najus syaitan semua. Jadi kalimah khabisah, kalimah yang ada tu bila dia keluar daripada kita masuk tandas tu, bila kita tinggal doa yang itu, kita main-main doa yang itu, tuan-tuan, maka apa yang masuk kepada kita daripada qarin tu, dia diisi dia syair dan lagu, satu syair dan lagu, satu lagi waham-waham tentang ayat Allah Ta'ala. Dia nak pusing dengan ayat Allah Ta'ala, dia nak ambil ayat Allah Ta'ala tu, nak pukul ayat Allah lain supaya nak batalkan hukum Allah Ta'ala. Nah itulah orang Majusi umat aku. Sebab apa? Sebab dia tak pernah masuk pun sekolah Nabi kan. Masuk sekejap-sekejap, pergi seminggu sekali. Nah. Maka kebodohan kita tengok di masjid, sunnah sirah Nabi di masjid, mana orang yang menghidupkan amal masjid itu 24 jam penuh, keluar masuk. Hak orang tidur ada, hak orang berdiri ada, hak orang pergi kencing ada, hak orang pergi masak ada. Nah, hak orang pergi makan banyak lah. Itu kalau Allah perintah suruh makan.
Kita makan dalam masjid tu, itu perintah Allah Ta'ala. Niat kita pergi makan tu pun, itu dah jadi darajah. Nah, diri malam, siapa yang banyak rakaat sikit, banyak ayat baca sikit, itulah darajat dia naik. Makan dalam jemaah. Makan di Roslan tak boleh, tak pakai tu. Satu suap dah, terus sampai neraka lah. Tu kita ada gila makan di Roslan kan. Silap niat, lupa ni. Tak. Dia makan tu, dia makan apa? Beef stick kan. Wow. Semua penuh makan tu. Tapi kalau silap niat, atau lupa niat tadi, tak betul niat, pegang satu sate tu dah sampai neraka tau. Yang dari nakafu wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu an'am fannar maswallahu. Bagi orang pandai-pandai ni, tu Syekh Maulana ni, dia mengaji balik surah Muhammad, surah Mujahadah, baru dia tahu apa ni Mujahadah. Dan dia tu kalau tak masuk di situ, mana dia belum Mujahadah lagi. Mudahnya tuan-tuan sekalian, kita pekat balik dan kita ribat. Kita belajar ringkas. Isbiru sabiru rabitu. Belajar sabar situ, belajar mujahadah filah di situ, lepas tu ribat. Kita engage kan kita 10 hari, 20 hari ke, 3 hari ke. Ribat, sebab ribat sehari semalam tu cukup dah, boleh mengubahkan tu dalam kubur tu, daripada satu lubang neraka dia akan jadi satu taman juga. Daripada kita duk fikir baiti jannati tu, kita kena fikir kuburi jannati. Ini kena bagi tahu ke Hasan Ali duduk dekat. Dia duk fikir lama, dia buat kursus. Kursus instruksi lah, malam dalam baiti jannati. Dia baiti jannati. Dia fikir dia bini dia boleh semua. Bini pakai gelombong, anak menantu pakai gelombong, semua sikit-sikit. Dah. Jadi Hasan Ali tu, kalau dia boleh mari belajar sikit, satu ayat, 4-5 ayat lah, dia boleh betul dia otak dia. Di Kelantan, Rahim Ali, semua anak Ali. Yang tu. Ya. Semua ni sebab apa tuan-tuan muslim? Ulama-ulama yang sebab apa yang jatuh sini, jadi matrud, jadi dallal sa'yuhum fil hayatid dunya, sesat dalam usaha, karena mereka membelakangi ilmu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ilmu wasiat Nabi pun dia tak dengar. Tu Ustaz Maulana hak ngaji banyak-banyak tu di Benua Keling tu. Dan dari mana wasiat Rasul? Kalau kita ada satu pun daripada wasiat Rasulullah SAW, kita dah boleh. Tak tunggu banyak. Tak tunggu baca 300 wasiat Nabi kan. Wasiat Nabi kata 300 kan. Saya mengaji wasiat Nabi 3 wasiat je. Tak laran amal ya. Jadi show kepada perempuan pandai-pandai itu, dia kena mengaji balik wasiat Rasul. Tapi mengaji situ pun, dia mengaji sendiri tak boleh. Kalau dia boleh faham mengaji sendiri, itu dia mengaji lah, dia dapat dah. Sebab orang yang berpegang dengan wasiat Rasul ni, orang tu akan diberikan ta'allama kitab Allah wattaba' bima fi. Man ta'allama kitab Allah wattaba' bima fi, hadahu Allah min ad-dhalal. Hidayat tu akan datang bila orang tu mengaji kitab balik, ilmu wasiat Nabi tu. Khutbah yang Nabi wasiat tu, khutbah al-wada', khutbah mana-mana, khutbah Abu Bakar, khutbah Osman, khutbah Ali, khutbah kepada pengkhutbah-khutbah. Tu imam dan khutbah tu khatib ni, dia akan kekal dalam kufur dia selagi dia balik baca khutbah Nabi itu. Ambil khutbah Nabi, baca dalam. Kalau tidak, orang tu kekal dalam nar. Tu imam besar tu. Bagi ingat dia sikit. Dia takkan keluar daripada jahim, tak keluar daripada sa'id. Sebab apa? Kita mengaji ilmu pada Quran. Tok guru yang mengajar kita Quran.
Al-Quran, Al-Quran tiap-tiap ayat dan huruf dia mempunyai 7 makna. Begitu juga hadis Nabi SAW. Mana-mana hadis Nabi, dia juga ada 7 makna. Makna itulah Ustaz Maulana kena belajar. Sebab tak jadi Ustaz biasa ni tak kerti. Ustaz 3 hari tabligh tak boleh. 14 hari tabligh pun tak boleh. Dah. Sekat keluar pergi tabligh 4 bulan balik dah jadi Maulana Ustaz. Sopan berbesar lah kan, panjang lah kan. Ganggu pun terbaik lah. Dah. Tak boleh itu. Kita kena balik ilmu. Carilah orang yang boleh mengajar ilmu kitab Allah, sunnatul Rasul. Sebab orang yang berjaya sekarang ini adalah wal qailuna bil kitab wa sunnah kasabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ikut hadis riwayat Nabi SAW. Pesanan wasiat Nabi itu. Wal qailuna bil kitab wa sunnah. Orang yang bangun membaca kitab Allah dan sunnah Nabi. Kita ni lebih sikit sunnah dan sirah Nabi. Kalau sunnah Nabi semua orang tahu, tapi dia jahil. Dia tahu tu sunnah. Sunnah, sunnah Nabi. Ilmu kitab, kitab. Lama ada orang tak pakai. Bawa YB tu, ada satu menteri dia kata, orang tak pakai lah. Menteri. Semua menteri macam tu. Bodoh. Ya. Bodoh pasal apa? Tak mengaji pada kitab Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la'ayatin liqaumin yattaqun. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Kita tidak jadi orang itu, orang yang bijak. Langit bumi tukar siang malam ni, kalau kita baca ayat tu, kalau saya baca ayat tu tuan-tuan, maka saya akan melihat dalam jahim, dalam hutamah, sampai diri sendiri pun dalam hutamah, kemudian terus berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan faqina azabannar. Apa yang nak minta tadi adalah hanya Tuhanku lepaslah aku daripada neraka. Itulah dia. Nah, macam Jibril AS, Jibril dengan Mikail kan. Lepas Allah Ta'ala di syurga neraka, Jibril kata, Ya Allah, Ya Rabb, nak pergi tengok syurga macam mana? Allah Ta'ala kata, pergi. Dia pun pergi kan. Dua-dua orang lepas pergi. Tengok syurga kan. Tengok keliling semua sekali kan. Menangis Jibril, menangis seminggu. Malaikat duk menangis seminggu. Mikail macam kita macam sahabat tu, ada orang sahabat tu bila dengar dia duk menangis seminggu, duk menangis gitu. Semayang, lepas semayang Sayyidina Umar menangis tu. Bila dengar sampai saf 5 kan. Jadi malaikat dia ni bila tengok ahwal keliling, syarat-syarat nak masuk syurga tu, maka Jibril pun menangis. Lepas tu minta Allah Ta'ala pula nak tengok syurga, neraka pula. Pergi tengok neraka pula, tengok perkara-perkara yang dikelilingi semua manusia ni dalam jahim kan. Datunal jahim kan. Maka menangislah Jibril Mikail. Jadi kita ni orang yang baca kitab Allah ni akan diakadkan taraf pembacaan kita sehingga melihat latarunal jahim. Saya baca surah Al-Haqqum Takasur, lepas menangis banyak sikit, baru boleh nampak ni latarunal jahim. Apa yang berlaku dalam jahim? Siapa dia dalam jahim? Puak mana yang ada dalam jahim? Maka saya tengok semua yang ada ni, alim dan jahilnya, muftinya, qadinya, profesor, doktornya, semua tak lepas daripada, satu orang tak lepas daripada jahim. Termasuk kita juga.
Kalau kita ni tak buat Jumaah di sini, duduk begini, kita tak lepas. Kalau saya dulu dalam tabligh kan, dalam tabligh dulu, kalau tak dapat ijazat dan tariqah Ahmadiyah, Muhammadiyah, Ibrahimiyah, Tijaniyah ni, kalau tak dapat tutup, maka saya pun dalam jahim. Saya jadi pensyarah tabligh, yang ulung saya buat Jumaah tabligh tu. Ya, buat Jumaah tabligh jangan ada belagak. Tak. Nah, buat tabligh lah belagak habis. Dia mai kita, dia mai touch kita tu keluar ini Habibi. Tak. Bodoh rupanya. Tak makan ajar, tak boleh mengajar buat. Lepas tu dia tengok lagi-lagi rupanya buat tabligh ni. 3 kali kemat pun tak boleh betul sebab ni. Sebab hati dah tutup. Kenapa? Zalika bi annam kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Puan ni kufur dengan ayat Allah Taala. Nah, semua tu kufur. Zalika bi annam kafaru bi ayati rabbihim. Dia kufur dengan ayat. Tak belajar ayat-ayat. Tak belajar. Mana kita tengok Maulana yang belajar? Dalam tabligh mana ada? Tak ada. Sama Pakistan, dia belajar hadis banyak. Quran tak belajar langsung. Belajarlah sikit-sikit. Jangan-jangan ni. Puan ni sesat dengan alladzina dhalla sa'yuhum fil hati. Puan Jumaat tabligh ni dia sesat dengan dhalla sa'yuhum. Sesat dengan usaha dia sendiri. Pakai otak dia sendiri. Pakai qala qila. Pakai bainu baini. Maulana numbulana ni. Dia punya taksub kepada keling habis. Itulah orang mengaji. Itulah orang mengaji Pakistan ni kena bertaubat balik daripada macam tu. Kena masuk lain. Kena mengaji lain. Dulu biasa saya kumpul 2-3 orang Maulana Pakistan. Saya bayan bagi dia sikit-sikit. Akhirnya dia pun bertaubat. Dia pun balik nak belajar balik kitab Allah. Nah. Jadi itu teman-teman. Jadi janganlah anggap itu sebagai satu celaan ataupun kita nak rendahkan orang tu. Cuma kita nak bagi tahu bahawa benda yang orang buat tu tak betul. Kalau tak bertobat, tak balik kepada Allah Taala, semua pergi jahannam. Dan bila dapat satu tariqah saja yang kita dapat, tuan-tuan yang bersekalian, apa yang saya dah mengaji ni, duk ambil tahu hal tariqah dalam dunia ni, saya pelajari 200 jenis tariqat. Bukan 45 tariqat, 200. Tu nak ambil tahu supaya kita jangan terkena dengan tariqah yang sesat. Akhir sekali, bila kita dapat tariqah Khatmul Awliya, Sunnatun minal Akhirin, baca dalam surah Waqi'ah, baca sampai maqam ruh, maka jumpa tariqah Tijani. Baca surah Bainah sampai maqam ruh, maqam akal dan ruh. Maqam yang ke-6 dan ke-7 tu, maka baru nampak Sayyidina Maulana Hadrat Mukhtar Tijani radhiyallahu warḍahu anna wa 'anil muslimin. Satu-satu ya tariqah yang selamat. Selamat daripada kerugian. Masuk surga, masuk surga juga, tapi tak berapa selamat. Dia kena masuk neraka dulu, tu dia takut. Dia kena rendam 2 hari ke, 2 hari, 3 hari ke, 10 hari ke, 4 bulan ke, setahun ke, paling banyak 6,000 tahun. Jahannam kan. Tu tengok-tengok dalam, tak ada satu yang berlepas. Hanya mereka yang dapat kembali mendapat izin berijazah dan beramal mengikut tariqah Ahmadiyah, Muhammadiyah, Ibrahimiyah, Hanifiyah, Tijaniyah. Itulah tariqah kita. Kita banggalah. Bangga atas syukur kepada Allah Ta'ala. Kita yang jahil tukit, tak tahu apa satu, tiba-tiba kita dapat satu perkara yang sangat tinggi, bernilai, sangat tinggi nilaiannya kepada kita. Tariqat selamat kita daripada azab Allah. Dunia ni berselamat, dalam kubur pun selamat, di akhirat kita mendapat satu tempat kedudukan yang
dicemburui para anbiya dan syuhada. Dah. Jadi kata kita lah ni, kita dah alhamdulillah Allah Taala dah bagi dah. Hampir 2-3 tahun yang kita pun duk belajar betul duk pokok buah-buah dia. Macam orang belajar silat kan, dia kena belajar buah dulu tu. Langkah dulu kan, baru dia boleh main silat kan. Kita hari ni duk belajar, duk rengek, duk belajar zikir, duk belajar lahad. Apa kita duk belajar? Apa yang kita duk halal lahad, dan apa yang kita duk belajar wazifah kita dan wirid pagi petang kita, itulah sedekah tijan. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala kekal kita. Selagi kita ni berada dalam, kita ada kasih, dan kita ada kasih kepada Hadrat Maulana Tijani dan orang sadat, orang masyaikh dia dan guru dan orang yang bawa kepada kita ni, bawa izin kepada kita. Jemaah kita ni dapat izin daripada, disyarat oleh Nabi SAW. Nabi sendiri syarat ni untuk orang tu, daripada keluarga dia juga, bawa izin rumah kita, bagi kita. Patut kita kena cari dia kan. Tapi lama ni kita cari bentak jumpa kan. Tapi kita ada rezeki juga tu. Nah, maka Allah Ta'ala hantarkan orang tu bagi ijazah kepada kita. Betul tak? Sudah kemudian. Ini tarikhah ni, kalau orang yang istiqamah dalam tarikhah Tijani ini, dia boleh bawa 1 juta orang. Sekurang-kurang 1000 orang dia boleh bawa. Itu rahsia. Sehingga lagi sampai hari kiamat nanti kita boleh ambil 1000 tu. Kita ambil begitu je. Dia ambil begitu. Dia tu dah tetap neraka. Nak kena neraka dulu lah. Dia mukmin tapi dia kena neraka dulu. Orang yang tetap kena neraka dulu tu, orang-orang ni, siapa yang ada izin sadaq jazah dan istiqamah dalam tarikh Tijani, dia boleh ambil begitu. Main gitu. Dah. Jadi mudah-mudahan kita dapat yang itu, dan kebekayaan kita ada ni, kita kalau dapat, kita dapat dalam rumah kita pun, anak isteri kita pun boleh tahu, boleh dapat duk jaga wazifah zikir ni kan. Dan kalau online pun siapa-siapa pun, kalau dapat seluruh rumah tu ada zikir, dan seluruh masjid tu ada aqimu wujuhakum indakum kulli masjid. Mana kita nak mikir, saya nak mikir lah ni, macam mana tiap-tiap masjid tu ada jemaah-jemaah yang tu ada. Jadi bangunkan zikir dulu. Zikir ada 20 orang yang tak pernah tinggal. Orang yang ni. Itulah kerja mukmin. Lepas tu rezeki Allah Ta'ala buka berkat langit bumi. Tak payah mencari punya. Kita dalam masjid ni rezeki cari kita tu. Kita tak payah hidup takar. Kalau tidak kena cari ayam, jadi ayam tu. Ayam kena bila kruk tak. Kruk. Kita tak ada. Dah, kita duduk sini ya. Rezeki mesti mari mah. Kalau tak pantah rezeki beri tu. Mau ni kalau mau. Jadi begitu. Itu ke mana wa yattaqillah yaj'al lahu makhraj wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kita ni pasal duduk masjid lama ni, buat Jumaat 10 hari tu tuan-tuan. Kita rezekikan tariqah Ahmadi Muhammad ni adalah rezeki yang tak pernah disangka. Siapa yang dapat tariqah ni, masuk di ijazah ni, Allah Ta'ala, ini rezeki yang kita tak pernah sangka. Dulu kita tak pernah sangka benda ni. Rahmat Allah Ta'ala. Nah, satu orang yang dapat ijazah dan beramal satu solat Fatih tu, tahu berapa besar dia? Kalau Allah Ta'ala jadikan dunia ni 1 juta kali, 1 juta dunia ni, dan semua orang tu population dia jadi 7 bilion, 1 juta dunia, dan orang itu semua dah wajib masuk neraka dah, dengan satu solat Fatih saja boleh tebus balik 1 juta dunia tu. Tidak? 1000 kali, 1 juta kali besar dunia ni, dan umat-umat dalam tu 1 juta kali itu, hanya dengan satu solat Fatih boleh tebus dosa orang tu daripada neraka. Itu punya besar.
Keluar pada otak manusia. Kalau otak Maulana, Tok Guru, Tok Syekh, tak ada. Dia tak tahu. Bodoh. Itu kelebihan. Itu kelebihan. Nikmat orang ni, orang yang muqarrab ni, dia ambil petik buah anggur dalam syurga tu. Dia petik, tep, buah dalam mulut tu. Nikmat sedap hak tu. Nikmat tu lah yang Allah Ta'ala ambil bagi kepada manusia ni daripada Adam hingga hari kiamat tu. Nikmat orang muqarrabin ni macam sedapnya makan biji tamar, anggur dalam syurga tu. Banyak tu je yang Allah Ta'ala ambil advancekan dulu kepada makhluk di dunia ni daripada Adam sampai hari kiamat tu. Sebenarnya besar. Tak. Mana otak tak boleh. Tak boleh kalkulat. Jangan cuba nak kalkulat. Dalam tarekat Tijani, jangan cuba nak kalkulat. Mana hadis sahih ke hadis. Jangan. Kalau Maulana kata, aku nanti nak tengok dulu mana dalam hadis sahih. Tengok tak ada. Itu jangan. Itu orang yang rasa macam tu, dia tu katak di bawah tempurung. Dia tu kena cukup tempurung dia. Syahwat dan hawa dia tu. Dia punya sombong dia, tutup otak dia. Dia punya ujub, kibit dan humbung dan dia nampak dia jadi banyak tu, ditutup otak dia. Banyak lapis sangat. Tak nampak. Tak, macam ni, kita ada rumah kita. Ada rumah kita kan? Oh, kita lah raja, kita lah kutub lah, kita lah macam-macam kan. Tak, mana boleh bila jumpa jadi raja lagi? Dalam rumah aku lah raja. Betul juga, bukan tak? Macam katak lah, katak puru, ditutup bawah purung kan. Dia pun buat lah ustaz ulama halal macam tu. Otak dia dah cukup. Sebab apa? Dia tidak mengaji kitab Allah. Pada ayat tadabbaruna Al-Quran ala qulubin aqfalha. Mengapa mereka ni tak belajar kitab Allah, tadabbur. Tengok pada makna selapis 2, 3, 4 sampai 7 lapis. Nah, ataupun hati mereka dah ditutup oleh tutupan. Tutupan ni lah, ujub riak kibir ni. Ujub pangkat ni. Wahabi, Datuk, Profesor, Doktor. Berapa lapis tu? Nah, yang berhormat Sahibul Fadilah, yang berhormat Datuk, Profesor, Doktor. Tan Sri lagi apa kan? Mampu dia punya hijab tu berlori-lori. Dia punya bumi sampai ke langit. Hijab dia tu. Satu pangkat, satu hijab tahu. Kita dengan Allah Ta'ala, ni poin tu ada ni, dia punya hijab, 70 hijab ni. Buat Ustaz Maulana, Tok Syekh, dia, nak sampai majlis kita ni, dia kena lalui tembus 70 hijab. Boleh sampai. Nah, siapa yang dapat, tahu dapat jumpa tu lega. Itu hadiah Allah Ta'ala ya. Kalau nak cari tuan-tuan, kalau saya kena cari ni, duk beramal, duk mujahadah ni 50 tahun baru sampai tau. Siapa yang boleh buat macam tu? Tak ada lah. Tak ada yang boleh buat pun tak ada lah. Dia dah tua lah kan. Boleh pergi mengaji macam saya mengaji 10 tahun, 20 tahun boleh? Tak boleh. Tak boleh pergi. Seorang tak boleh pergi. Sebab tu dia bagi khas kepada satu ketika dalam dunia ni, waktu ada seorang. Dia bagi rijal afrad. Dia ada rijal lah. Rijal dalam masjid banyak-banyak tu. Antara tu ada rijal. Orang dalam masjid. Hak yang duduk lama dalam masjid, dia ada graduate. Dia daripada sunnah dan sirah Nabi. Universiti sunnah dan sirah Nabi. Universiti Quran, kitab Allah dan sunnah sirah Nabi itu. Dia duduk sekurang-kurangnya 18 tahun, 20 tahun dalam masjid itu, baru dia akan digraduatekan sebagai innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir iqamis salah wa lam yakhsha illa Allah. Perangai akhlak-akhlak baru dapat. Jadi kita ni belajar tu je lah. Ringkas. Tak belajar banyak-banyak lain. Ya. Lepas tu barulah tukar dia. Kalau ilmu rijal ni tak tahu, tak boleh belajar. Ilmu keperkasaan. Siapa yang perkasa diri dia, itu tempatnya kita ada perkasa.
Nah, Ustaz Syekh tu nak berkasar, dia kena ni. Kena masuk situ. 18 tahun. Kau ikut Imam Syafi'i, 18 tahun. Duduk dalam halqah dalam masjid dalam sunnah sirah Nabi. Duduk riadah latih tu. Kepada Tok Guru, Tok Imam tu, Imam Syafi'i tu. Dia kena duduk dalam halqah zinatul masajid 18 tahun. Barulah zahir tu kebaikan tadi. Maka lepas tu akan zahir kebaikan seluruh alam. Dia memberi nur dan cahaya seluruh alam. Orang pegang cakap dia. Akan tahu dia itu. Ya. Jadi kita ringkasnya kita pergi situ. Kemalah kita dah ada lah. Tak. Dulu gini pergi tabligh pun dapat. Berapa je pergi tabligh awal-awal ya betul. Tengah-tengah dah tak betul ya. Jadi tabligh habis lah. Mula-mula dulu kita akul mahabbah kasih kan. Sebab tu kita dulu tabligh. Saya turun dulu sebab mahabbah kasih dengan orang. Oh kita dulu kalau nak pisah menangis habis. Tak. Tabligh ni keluar 3 hari pun dia dah lain sebab kita betul-betul belajar masjid. Ya. Lah ni dah lah. Lah ni kalau pergi semua Jumaat-Jumaat tu kalau lain sikit je dia tengok dia. Dia tengok kita pun tu kalau sipi cerita lagi. Gitu. Dia tengok kita. Tu Mullah Hamid tu kalau tengok itu, dia tengok saya pergi. Mullah Hamid tu. Dia Maulana yang tu ada tu semua begitu tengok. Dia main buat pagi lah. Dia ni nama jadi pokok syurah kat ni. Dia duk geram kita lagi. Dia tak boleh jadi syurah, dia orang lama ni. Dia kita lapak sangat dah jadi ahli syurah tu. Bodoh apa ni. Jadi Pak Jenis cerita lain tu bodoh. Berlapis-lapis bodoh. Dia nak buang selaput bodoh dia. Macam buta lah. Macam saya dulu buta kan. Dia kena operate dulu buang selaput baru cerah balik. Buat ni buta tu. Buat dalam tabligh tu. Daripada bawah ni sampai Maulana di Pakistan tu. Maulana dia di Nizamuddin semua buta. Lah ni. Hadrat Inam dah. Pergi dah. Habis dah. Terangkat dah. Ilmu pada mereka ni dalam Jumaat Tabligh. Tak ada lagi lah. Semua sesat dah. Nah. Dia itu. Nah, terus sesat sini kita tengok asal dia. Dia lari pada asal, sesat. Nah. Jadi itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim al-qani wa iyyakum bil ayat wa zikril hakim taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Subhanallah. Betul.